kita terus saja perkenalkan tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Aidini bin Haji Ahmad, Pemangku Ketua Bahagian Perbandaran Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Awang Abdul bin Haji Awang Damit, Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Bapa terima kasih kepada dua orang tamu kita telah pun berada di studio Jubilee Mas TV untuk memberikan mengenai dengan satu acara yang akan mengambil tempat pada malam minggu ini ya. Jadi seperti yang kita sedia maklum ya, Brunei December Festival merupakan antara acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh orang ramai yang bertujuan untuk memeriahkan suasana negara melalui pelbagai pengisian berbentuk seni, budaya dan juga hiburan. Jadi sehubungan dengan itu, persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam telah diketengahkan sebagai salah satu pengisian utama festival berkenaan bagi memberi pengalaman berbeza kepada masyarakat dalam mengikuti menikmati seni muzik. Jadi di sini kita akan mengetahui lebih lanjut lagi. Jadi kita dimulakanlah bersama Tuan Haji mengenai dengan persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ini. Mungkin boleh mengungsikan antara latar belakang mengenai dengan persembahan Orkestra Kebangsaan ini serta matlamat penganjurannya. Ya, silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Banyak terima kasih kepada pihak pagi-pagi Radio Sdn Brunei bagi sesi wawancara pada pagi ini. Seperti yang dinyatakan tadi juga, setiap tahun Brunei Darussalam akan membuat December Festival sebagai salah satu acara hujung tahun dengan pelbagai aktiviti yang disusun atur. Alhamdulillah pada tahun ini buat julung kalinya persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Darussalam diaturkan, dirancangkan untuk diadakan bagi sebagai salah satu aktiviti utama December Festival Brunei Darussalam. Ia dikayahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan Sukan dengan disokong oleh berbagai pihak, Kementerian MPRT, Persatuan Bersejarah Brunei, Angkatan Bersejarah Brunei, RTB dan pihak-pihak NGO yang lain juga. Ialah sebab ia in a way dalam bentuk ia satu unik di dalam pusat bandar, dibuat dalam pusat bandar dalam keadaan malam dengan suasana yang tenang dan insyaAllah ia akan menambahkan lagi kemeriahan suasana pusat bandar Bersih Begawan pada malam itu nanti insyaAllah. Jadi dengan penghayatan, susunan muzik dan persembahan nanti yang diaturkan juga insyaAllah pada malam tersebut persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan insyaAllah akan menjadi adalah satu aktiviti yang dirancangkan. Ya, insyaAllah ya. Jadi kalau kita melihat persembahan orkestra ini, kalau kita melihat ia boleh memperkasakan lagi seni muzik tempatan kita ni ya. Jadi soalan seterusnya ni Tuan ya, mungkin boleh Tuan kongsikan dengan lebih lanjut mengenai dengan tarikh, masa dan juga lokasi persembahan orkestra kebangsaan ini. Okey. InsyaAllah persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Sabtu malam bermulai jam 8 malam di kawasan hadapan Hab Tenaga Dermaga Diraja, Bandar Sri Begawan. Di dalam kawasan itu, insya-Allah ada kawalan-kawalan keselamatan jata nanti. Jadi orang ramai akan dipersembahkan di kawasan di sana tu. Ada pentas persembahan nanti di sana akan dibina di kawasan. Ada tempat duduk yang ada tiket yang dijual. So orang ramai adalah digalakkan untuk datang bersama keluarga, kawan-kawan untuk sama-sama menikmati suasana persembahan pada malam tersebut insya-Allah. Ya. Jadi akan diadakan nanti pada 27 Disember ini, itu hari Sabtu, bertempat di pusing keliling berdepanan Hab Tenaga Brunei Darussalam, Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Sri Begawan, bermula 8 malam. Jadi tempatnya bebas ya Tuan. InsyaAllah. Yang penting kepada pengunjung membawa kerusi sendiri dan juga tempat duduknya adalah bebas di mana sajalah. Ya. Jadi kita juga ingin bertanyakan sebenarnya apa sebenarnya keistimewaan orkestra ni. Mungkin tadi kan mengetahui lagi macam asal usulnya dan sebagainya. Tadi mungkin Tuan Haji Abang Abdul boleh menerangkan apakah keistimewaan dan tarikan utama persembahan Orkestra Kebangsaan ini kepada pengunjung yang datang.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orkestra. Kegiatan orkestra di Brunei ini sudah lama. Orkestra ini adalah himpunan pemuzik yang bergabung menggunakan pelbagai alat-alat. Biasanya ramai, lebih dari 20 orang untuk menyampaikan sesuatu persembahan lagu. Jadi kalau di Brunei ini banyak bentuk orkestra yang telah ditubuhkan. Sebagai contoh, kita ni ada orkestra RTB dahulu, sekarang ini menjadi combo RTB. Kita ni ada orkestra tradisional dulu, kita ni ada orkestra guling tangan. Kita ni sering menjemput persembahan orkestra dari luar negeri setiap ujung tahun dulu. Di peringkat belia-belia pun ada yang sudah berani menemukan pemain-pemain violin, string dan sebagainya itu jadi satu orkestra yang belum bertahan ni. Bulan 11 hari itu ada satu persembahan by Brunei Youth Symphony. Jadi 3 tahun lepas satu orkestra ditubuhkan. Pada waktu itu belum bernama. Tujuannya ialah untuk belum lagi 3 tahun dulu, sewaktu jubli emas Kepala Maha Mulia Berkasih Bunda Sultan yang di Pertuan menaiki tahta, dikumpulkanlah para pemuzik ini untuk mengadakan satu persembahan khas sewaktu santap di Istana Nurul Iman bersama dengan majlis sana tu jubli emas pada waktu itu. Jadi bagi kegiatan kita yang besar dilaksanakan di istana, berapa kalilah orkestra ini dijemput. Ia mewakili pelbagai pihak nih. Yang pertama yang akan buat persembahan nanti yang dipanggil sekarang ini orkestra kebangsaan ini, pemuzik-pemuzik dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dari Polis Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, daripada RTB, daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga kumpulan belia. Kami membawa sekarang ini kumpulan belia akan dipanggil Sirih Music Group. Mereka kumpulan belia yang aktif mengadakan persembahan-persembahan di dalam negeri dan luar negeri juga dihimpunkan. Dan yang komonnya, yang bagusnya bahwa dalam orkestra ini ia bercakap satu bahasa muzik. Jadi kami mudah menyampaikan kehendak untuk menghimpunkan para pemain ini dan mengadakan beberapa persembahan. Dan alhamdulillah pada tahun ini diberi satu platform untuk melihatkan pada orang ramai bahawa kita ini mempunyai orkestra dalam kandungannya, dalam bentuknya pop orkestra, bukan symphony orkestra tapi pop orkestra, dan mengadakan persembahan lagu-lagu yang diketahui ramai. Dalam pada masa yang sama juga, insyaAllah malam itu 15 lagu akan mengiringi 4 orang penyanyi. Mau senarai nama penyanyinya terdiri dari Hasbrina Haji Asli ataupun band Marsha, panjang namanya ni, Nadiatul Maisha dan Nia binti Ahmad Karul Nazri, Muhammad Tajul Afandi bin Osman, Andi Osman, dan Hasrina binti Haji Panca, dan seorang juruacara, I forgot the name juruacaranya. Dan dalam masa yang sama lagi kita ni ada orkestra tu nanti akan juga mengiringi 16 orang penari dari KKBS untuk mengadakan persembahan. Jadi persembahan pada malam itu ialah untuk memperkenalkan orang ramai apa dia orkestra, lagu-lagu yang dibawakan itu untuk sama-sama berhibur. Dan dalam masa yang sama juga kami menyampaikan mesej bahawa di negara ini kita mempunyai para pemuzik yang berbakat, dari kanak-kanak sampai yang sudah tua. Tadi ada 5 orang konduktor, insyaAllah, dan lagu-lagu sudah disusun dan sebegitu rupa. Penyertaannya insyaAllah dalam 80 orang pemain. Our total strength dulu sebenarnya 108 orang. Ini bulan 12 ni banyak cuti. Banyak cuti. Banyak belayar. So dalam insyaAllah dalam 80 total strength pada malam itu. Disupport juga, dibantu juga oleh sistem sound system dari Jabatan Daerah dan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. InsyaAllah nanti. 15 buah lagu daripada 80 orang pemain orkestra. Itu bukan lagi orang tadi
banyak orang sedikit. Memang ramai 80. Tapi kalau tadi kata Tuan Haji, kalau akan diikutkan 100 lebih Jadi yang ada pemainnya tu. Pemainnya. Jadi ada 80 yang akan ikut serta ataupun yang akan membuat persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersempena Brunei December Festival 2025 akan datang nanti. Iya. Jadi juga ni atau yang difahamkannya di mana persembahan itu nanti membawa 15 buah lagu yang terdiri daripada berbagai ritma dan juga genre muzik dan juga persembahan oleh seramai 80 orang pemain orkestra. Dah sabar rasanya ni Atul betul. untuk kita ni menyaksikan kerana ini merupakan jurung kali diadakan orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersama dengan Brunei December Festival. Sikit sekali sebut kali senarai lagu tu kali boleh. untuk orang ramai Silakan, Boleh. merentasi genre oleh sebab orkestra ni ditubuhkan rasmi sewaktu ulang tahun perayaan Hari Putaran Baginda, maka kami akan bawakan sebuah lagu khas, lagu putaraan. Lagu-lagu untuk orang muda-muda seperti orang-orang generasi kami ini seperti Widuri, lagu pop tradisional seperti Cindai, lagu-lagu seperti Mulainya di Sini, dan ada lagu jazz seperti My Favorite Thing oleh John Coltrane dan sebagainya itulah. Lagu tradisional Brunei pun ada. Ia akan membawa ketani kepada beberapa lagu-lagu yang pernah hit dahulu, dan dalam masa yang sama juga ada satu persembahan surprise untuk anak-anak muda-muda yang suka K-pop di Manhunter ni. Ada satu lagu khas nanti melihatkan malam itu. Waktu sana lah, jangan beritahu semua di sini. Surprise yang begitu. Surprise. Tapi tadi ada tuan mengatakan pop orkestra dan simfoni orkestra. Apa antara perbezaan pop dengan simfoni itu? Terima kasih. Basic orkestra ni yang punya 4 kumpulan instrumen. String, brass, woodwind, percussion. Tapi kalau yang symphony orchestra ni akan membawakan lagu-lagu yang dalam bentuk classical music yang dicipta pada zaman Renaissance dan classical 1700, 1800. Lagu-lagunya seperti yang dicipta, ditulis oleh Bach, Beethoven, Mozart dan sebagainya. Yang pop orkestra ni ia lebih kepada instrumen yang moden, kemasukan instrumen seperti saxophone, keyboard, drum, rhythm section dan sebagainya, dan membawakan lagu-lagu yang dalam bentuk istilahnya Islam ialah big band. Pasar, lagu-lagunya moden dan ia dipelopori oleh perkembangan muzik pada zaman tahun 50-an ke 70-an begitu. Jadi yang kita ni persembahkan ialah pop orkestra. InsyaAllah perkembangan terhadap pembinaan sebuah simfoni orkestra itu dalam proses. Dengan adanya perkembangan baru dalam rancangan kemajuan negara dengan projek-projek yang kami laksanakan, InsyaAllah nanti di Bandar Sebegawan akan berusaha untuk menubuhkan sebuah national orchestra dan national choir InsyaAllah. Itu antara Perancangannya, Alhamdulillah. Jadi tuannya, kita ada satu poster ni mengenai dengan peta penutupan jalan. Mungkin boleh tuan jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan penutupan jalan ini. InsyaAllah persembahan akan bermula jam 8 malam. Tapi orang ramai dah digalakkan untuk awal datang. Ada penutupan jalan insyaAllah, kawalan keselamatan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk menjaga keselamatan bersama, parking, meletakkan kereta di tempat-tempat yang dibenarkan. Di dalam kawasan penutupan jalan itu nanti tempat kawasan di mana penonton-penonton yang akan hadir pada malam tersebut untuk menonton persembahan itu. Jadi untuk memastikan keselamatan saja, ada juga nanti di dalam kawasan ini diaturkan juga aktiviti juga food truck juga nanti ada untuk jual beli di sana juga. Sepanjang jalan MacArthur itu nanti adalah tempat orang ramai. Persembahannya adalah just di hadapan bangunan hub tenaga itu. Sepanjang Jalan Sultan ditutup, ada tempat nanti tempat penonton untuk di sana, dan sebahagian daripada jalan sedikit di tepi Jalan Sultan itu adalah untuk food truck nanti. Di sana untuk makan minum orang yang akan datang ini juga. Okey. Jadi kalau kita lihat ada penonton di sini antara peta penutupan jalan, kalau yang berwarna
merun letua, merah tu, dapat kita ni lihat. Di sana jalan yang ditutup dan di sanalah ada food truck ada jual dan tengah-tengah roundabout tu berdepanan dengan hub tenaga persembahan yang akan diadakan. Jadi kalau tadi kita ni ada melihat ada antara syarat-syaratnya. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Mungkin siapa yang akan siapa yang akan menerangkan ni? Mungkin tuan ya. Sebagai sebagai kawalan nanti pada malam tersebut, ramai adalah digalakkan untuk membawa kerusi ataupun meja healing letunya kita ni untuk sama-sama menikmati suasana malam tersebut. Kita ni akan membayangkan malam itu adalah malam santai dengan muzik yang sudah diatur daripada persembahan orkestra nanti. Jadi tapi dia dibenarkan untuk membawa kemah, membawa kem takut akan mengganggu pandangan yang lain. Bergantung kepada cuaca juga nanti akan dimaklumkan dari semasa ke semasa keadaannya nanti juga. Ramai adalah digalakkan untuk sebagai persediaan membawa payung dan baju hujan. Tapi dia boleh membawa payung basah. Jadi kira piknik mood lah, piknik mood lah. Cuma tu. Untuk sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan Bandar Seri Begawan, pusat bandar, sampah kawalan untuk membuang sampah jangan dibuang merata-rata, buang di tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk menjaga keselamatan masing-masing, harta benda masing-masing. And then untuk mematuhi arahan-arahan petugas dan pihak penganjur sepanjang acara berlangsung, mungkin dari segi bergarang, pindah ke sedikit dan sebagainya. Dari segi pakaian untuk berpakaian sopan dan bersesuaian. So semasa persembahan nanti kira-kira dalam sejam 30 minit untuk duduk dengan teratur, dengan tenang, enjoy the night. Dan kalau boleh jangan kita ni mengacau atau mengganggu penonton-penonton yang lain. So untuk tadi juga ada dinyatakan anda boleh membawa camp, anda boleh membawa kanopi dan payung besar dan sampah tadi, dan jangan mengganggu keselesaan ataupun orang lain juga di dalam kawasan persembahan itu nanti, dan tidak merokok dan ataupun vaping di kawasan itu. Okey. Tadi ada penonton antara yang dapat dikongsikannya. Kita boleh membawa kerusi dan meja lipat sendirilah, dan juga membawa payung kecil ataupun baju hujan. Ini takluk kepada keadaan cuaca kita ni. Membuang sampah ke dalam tong yang telah pun disediakan. Kalau boleh kita ni bawalah plastik untuk membuang sampah, dan juga menjaga keselamatan serta barang peribadi masing-masing, mematuhi arahan petugas dan pihak penganjur di sepanjang acara berlangsung, berpakaian sopan dan bersesuaian, duduk dengan teratur di dalam kawasan yang dibenarkan tanpa mengganggu penonton-penonton yang lain. Maksudnya di sini Tuan, kawasan yang dibenarkan ini tempat duduk, kawasan dibenarkan tadi yang ada label yang merah jalan yang ditutup atau Jalan Sultan, Jalan MacArthur. Jadi bayangkan selalunya kita ni mendengar kalau dalam kafe ada muzik, kita ni duduk. Ini kita ni berada di tempat lapang, tempat outdoor. Jadi bolehlah kita bayangkan jauh seronok. InsyaAllah cucul akan dinyalakan juga untuk mengambil suasana itulah, suasana malam di pusat bandar. Jadi ambillah peluang sebenarnya apa yang berlangsung ini nanti, dan juga dikongsikan tidak dibenarkan memasang kemah. Itu perlu kita patuhi. Tidak dibenarkan memasang kemah ataupun kanopi ataupun payung basar, membuang sampah merata-rata, membuat bising berlebihan semasa persembahan berlangsung. Kalau ikut menyanyi tidak apa-apa, merokok ataupun vaping di kawasan acara di kawasan acara berkenaan lah. Iya, tepat sekali ya. Jadi itu adalah antara yang boleh dan juga tidak boleh ya. Jadi Tuan, untuk akhirnya mungkin boleh dikongsikan juga ya, sebagai mungkin dah harapan ataupun saranan ya bagi pihak Tuan sendiri kepada orang ramai agar dapat berjalan dengan lancar dan juga selesa. Terima kasih. Yang pertama kali yang orang ramai itu ada kawasan yang diperuntukkan untuk orang ramai. Dia di depan hub tenaga. Jadi kawasan hub tenaga itu pada sebelah malam itu ada kawasan yang memang khas untuk teknikal, banyak wayar-wayaran karan pendah. Ada kawasan yang khas untuk para artis bersedia. Ada kawasan yang tempat keluar masuk nyimpan barang pendah itu kami kodon lah, tidak dibenarkan untuk menguasai kawasan berkenaan, terutama sekali kawasan pantas.
Yang kedua, kawasan-kawasan untuk orang ramai duduk itu adalah kawasan yang kami rasa kalau istilah musiknya sweet spot for sound. Soundnya itu adalah sound yang insyaAllah yang paling terbaik yang kami tetap jalan itu. Jadi apabila duduk di sana dan mendengar persembahan, insyaAllah akan dapat menikmati persembahan itu dengan sepenuhnya. Manakala yang ini lagi saranan bagi saya yang pada malam itu ialah untuk untuk kita ni melihat sama-sama dan mendapatkan pengalaman itu, jadikannya sebagai kita punya kenangan terindah bagi tahun 2025 ini, bahwa Brunei juga mempunyai sebuah orkestra yang dapat dibanggakan. Betul. Dengan pemain-pemainnya yang profesional, terdiri daripada para belia, remaja, kanak-kanak dan orang dewasa. Dan untuk akhirnya bagi saya pada malam itu untuk sama-sama kita ni enjoy itu satu perkara, tapi yang kedua untuk tadi melihat juga bahawa mengenang juga bahawa perkembangan orkestra di Brunei ini bukan hasilnya pada malam itu saja, tapi sebelum ini sudah ada usaha-usaha yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Dan saya ingin menyebut beberapa nama lah yang memang pelopor dalam dunia orkestra di Brunei ini. Yang pertama sekali Allahyarham Awang Meja Manap bin Haji Kamis, Haji Hashim bin Haji Wahab. Ini adalah di antara nama-nama yang ternama. Sari bin Awang Besar. Mereka adalah pelopor dunia orkestra di negara Darussalam. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang ada ni. Dan seterusnya juga kepada orkestra ataupun pencaragam Polis Diraja Brunei, Angkatan Besar Diraja Brunei, Polis Diraja Brunei, RTB dan Kementerian Kebudayaan Sukan, termasuklah pergerakan belia-belia ini yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini. Banyak terima kasih kepada mereka. Juga artis-artis yang terlibat, penari dan penyanyi dan jurubicara dan sebagainya. Okey. Jadi kalau tadi Tuan mengatakan sekiranya keadaan cuaca kita ni hujan, apakah antara perancangannya? InsyaAllah dalam perancangan persembahan tetap akan diteruskan daripada hari yang lain, insyaAllah. Tapi bergantunglah kepada keadaan pada malam itu nanti perhebahan ataupun pemakluman berkenaan dengan cara akan dimaklumkan melalui media masa dan sosial dari semasa ke semasa. Ya, hujan itu bukan masalah apa tu, instrumen itu betul. Karan. Kalau hujan kan takut kami angus tu. Saya menggunakan peralatan ada yang karan dan ia dah batal. Tapi kalau masih dapat digunakan sewaktu azan itu, hujan sedikit-sedikit ataupun itu masih boleh. Ya, kami akan teruskan. Okey, jangan saja hujan deras lah. Hujan deras ataupun yang boleh merosakkan instrumen-instrumen yang digunakan. Jadi dia juga guna kalau instrumen deras kan. Okey. Jadi mungkin akhirnya ada saranan Tuan sendiri. Okey, terima kasih. Seperti juga tadi yang mulia Mahmud Abduh nyatakan tadi. Jadi datanglah dan turunlah beramai-ramai ke pusat bandar pada hari Sabtu ini, pada malam hari Sabtu ini, malam Minggu, untuk sama-sama menikmati suasana malam, suasana ujung tahun bersama dengan December Festival, Brunei December Festival juga. Sama-sama tadi menutup tahun dengan kemerahan yang diaturkan, datang bersama keluarga, datang bersama kawan-kawan dan sama-sama menikmati malam tersebut, insyaAllah. Ya. Jadi alhamdulillah ya, ada penonton weekend tadi temu bual kita ni ataupun wawancara kita mengenai dengan persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersempena Brunei December Festival 2025. Jadi sebenarnya dapat kita bayangkan bila mana penerangan sebentar tadi memang ada penutupan jalan, kemudian kita ni boleh duduk di tempat penutupan jalan, ada food truck. Selain daripada kita ni mendengar persembahan daripada Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ni, ambil peluang sebab jarang sekali kita ni akan dapat benda macam mana ni, perkara ataupun suasana macam mana ni. Jadi turunlah beramai-ramai bersama adik keluarga, bawa tah kerusi, bawa tah meja lipat atau kan masa ni kan semua tah kerusi atau hilang, meja tu hilang. Jadi kita ni kan jadi mencari ketenangan atau jadi bersama ahli keluarga kita ni, asalkan jangan kita ni bawa kemah lah.
sebab ia akan menutup pemandangan orang lain bila berada di sana nanti. Jadi itulah antara peta yang tadi sempat lihat tempat penutupan jalan di mana Tani boleh duduk di sana ataupun mencari tempat-tempat ruang lah untuk mendengar persembahan Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersempena Brunei December Festival 2025. Ya, jadi Orkestra Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ini akan diadakan pada 27 hari bulan Disember 2025 di pusing keliling berdepanan Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan yang bermula pada pukul 8 malam. Jadi tempat duduk orang ramai adalah bebas di kawasan persembahan dan disarankan untuk membawa kerusi dan meja lipat sendiri. Apapun terima kasih diucapkan ya kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Edini bin Haji Ahmad dan juga kepada Yang Mulia Tuan Haji Awang Abduh bin Haji Awang Damir. Terima kasih Tuan. Ya, InsyaAllah ya kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.